Okey, baru 24 orang, 25 orang. Okey, so pada hari ini kita akan membincangkan bab yang keempat, iaitu jadual berkala unsur. Okey, boleh nampak tak skrin? Boleh cikgu, boleh. Okey Okey, jadi bab yang keempat ini, kalau mengikut yang buat soalan kimia, cikgu pun buat soalan, kertas 1, kertas 2 cikgu Puan Hamidah. Okey, kita akan masukkan bab yang keempat ni, jadual berkala unsur sehingga 4.4. Jadi maksudnya 4.1 sampai 4.4, 4.5 lah. 4.1 hingga 4.5. Maksudnya berkenaan dengan unsur-unsur dalam kumpulan 18, kumpulan 1 dan kumpulan 17. Jadi kalau tak sempat habis hari ini sampai unsur kumpulan 17, jadi pada minggu hadapan cikgu akan buat kelas lagi walaupun cuti. Nanti cikgu akan bagi tahu masa dia. Mungkin juga untuk kita bincangkan soalan-soalan dalam bab yang ketiga pada minggu hadapan, untuk membolehkan kamu dapat memahami soalan-soalan dalam bab yang ketiga. Sebab bab ketiga tu pengiraan tu sebenarnya susah. Jadi sebenarnya nak kena faham betul-betul baru kamu dapat jawab soalan-soalan dalam bab yang ketiga, iaitu konsep mol, persamaan kimia, formul kimia tu. Okey, untuk hari ini jadual berkala unsur ni dia lebih kepada pembacaan sahaja. Konsep-konsep penting ada sikit sahaja, tapi maksudnya kalau kamu baca sepenuhnya, ingat apa yang diberikan, insya-Allah boleh dikuasai, sebab dia tidak membincangkan konsep-konsep yang rumit. Dia hanyalah pengetahuan berkaitan dengan jadual berkala unsur. Okey. Kalau kita lihat 4.1 berkaitan dengan perkembangan jadual berkala unsur. Okey, so yang pertama sekali adalah jadual ni, iaitu jadual berkala unsur ni yang telah cikgu tunjukkan pada pelajaran yang lepas, pada awal-awal hari itu. Okey, jadual berkala unsur seperti yang ditunjukkan di sini. Okey, so apa yang kamu kena tahu adalah dalam jadual berkala unsur ni, sekejap padam dulu. Okey, dalam jadual berkala unsur, kamu boleh lihat keseluruhan semua unsur-unsur yang ada di muka bumi ini, di muka bumi ini yang berjaya ditemui sudah diletakkan dan disusun di dalam jadual berkala unsur. Jadi, perkara pertama yang kamu kena mesti kuasai adalah unsur adalah merupakan bahan yang paling ringkas, di mana dia unsur ini mempunyai hanya satu jenis atom sahaja yang membentuk unsur tersebut.
Jadi itu kena ulangan konsep balik. Unsur adalah sesuatu bahan yang terbina daripada satu jenis atom sahaja. Contohnya kalau magnesium, magnesium itu bila sebut magnesium maksudnya dalam dia magnesium tu terbina daripada atom-atom magnesium sahaja. Ya. Jadi tidak ada atom-atom yang lain. Ya. Okey, itu yang kena faham. Ya. Dan semua unsur apabila bahan itu berada dalam keadaan unsur, ya, bermaksud dia terdiri daripada atom-atom, ya. Okey. Bila kita sebut unsur maksudnya dia terbina daripada atom-atom, ya. Walau bagaimanapun itu secara teori, secara praktikal ataupun secara semula jadinya, ya. Secara semula jadi kita perlu tahu bahawa bahan unsur yang dipanggil sebagai bahan unsur, ya, dia boleh terbina daripada atom dan boleh terbina daripada molekul. Ya. Jadi dua jenis zarah ni boleh membina sesuatu bahan unsur secara natural, secara semula jadi. Maksudnya yang wujud secara semula jadi. Okey, yang dimaksudkan atom, okey, unsur ni dia punya definisi tadi maksudnya terdiri daripada satu jenis atom sahaja. Maksudnya dia tak ada campur dengan atom-atom unsur yang lain. Sebagai contoh kalau kita kata unsur hidrogen. Okey. So unsur hidrogen ni dalam jadual berkala kita kata ni satu unsur hidrogen. Jadi atom hidrogen. Tapi secara semula jadi yang wujud adalah gas hidrogen. Jadi gas hidrogen ni H2 dia adalah bahan unsur. Dia adalah bahan unsur yang terbina daripada molekul. Jadi walaupun terbina daripada molekul, dia masih unsur. Sebab apa? Sebab walaupun molekul tersebut dua hidrogen, ada dua H2 sini tapi dia tetap jenis atom yang sama iaitu atom hidrogen. Jadi apabila sesuatu bahan itu dibina atau diperbuat daripada satu jenis atom sahaja, maka itulah yang dipanggil sebagai bahan unsur. Tapi dalam jadual berkala ni, okey, disusun berdasarkan kepada atom-atom unsur tersebut. Jadi maksudnya dia tak akan letaklah molekul kat sini. Jadi semuanya satu atom yang mewakili satu atom bagi unsur tersebut. Okey, so kalau kita lihat kepada jadual berkala unsur, okey, so setiap unsur disusun dalam jadual berkala ni berdasarkan kepada yang pertama kumpulan. Kumpulan. Okey, kumpulan daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah iaitu ini kumpulan 1, kumpulan 2 ke bawah. Ini unsur-unsur ahli kumpulan tersebut dari atas ke bawah. Kumpulan 1 atas ke bawah. Kumpulan 2 ini, kumpulan 3, kumpulan 4 dibaca dari atas ke bawah. Kumpulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Sambung atas 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Jadi dalam jadual berkala unsur ada 18 kumpulan. Okey, 18 kumpulan ini kamu tak perlu hafal semua. Yang kamu kena hafal ahli-ahli kumpulan dia adalah kumpulan 1,
kumpulan 2, kumpulan 1, kumpulan 2, kemudian kumpulan 17 dan kumpulan 18. Ini kamu wajib hafal lah. Ahli kumpulan 1, hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. Okey, ahli kumpulan 1. Kumpulan 2, beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium, kumpulan 2. Kemudian kumpulan 17, fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin dan yang inilah ada nak masuk. Tiga. Okey. So astatin dan juga tennessine, ya. Okey, kumpulan 18. Kumpulan 18, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon dan organism. Organes. Okey, so sekarang ni kumpulan. Okey, itu sifat yang pertama, dalam jadual berkala. Yang kedua adalah dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, ahli dari kiri ke kanan. Contohnya kita ambil yang ni, dari kiri ke kanan dia bergerak, bergerak ni. Yang ini dipanggil sebagai color. So color ada 7, color 1, color 2, color 3, color 4, color 5, color 6, color 7. Okey. So ada 7 color, iaitu dia punya peringkat itulah, susunan ni. Okey, so yang bahagian bawah ni sebenarnya berada di kawasan ini. Kalau tengok warna ni, sebenarnya dia berada di sini oleh kerana terlalu panjang, so dikeluarkan. Bawah ni pun dikeluarkan ke bawah. Okey, macam tu. Okay, so kedudukan yang bawah ni, iaitu siri lantanida dan siri actinida sebenarnya berada di sini. Okey, itu yang kedua. Okey, apa yang akan dipelajari dalam SPM adalah cuma color yang ketiga sahaja. Jadi ahli unsur-unsur dalam color ketiga ni dari kiri ke kanan kamu kalau boleh hafal lah, walaupun diberi, tapi bila kamu hafal tu kamu mudah ingat dan mudah faham lah. Okey, color yang ketiga. Itu adalah unsur-unsur color yang ketiga. Okey, jadi kita sudah tengok bahawa unsur-unsur ini dalam jadual berkala unsur disusun sebegitu rupa. Okey, kemudian setiap kumpulan ni yang penting-penting ada nama khusus dia. Kalau kumpulan 1, ahli kumpulan 1 dipanggil sebagai kumpulan logam alkali. Kumpulan 2 ni dipanggil logam alkali bumi. Logam alkali bumi. Okey, kemudian kumpulan 3 sehingga kumpulan 12. Kumpulan 3 sehingga kumpulan 12 ni, okey, yang ini dipanggil sebagai unsur peralihan. Unsur peralihan. Jadi termasuklah unsur peralihan tu adalah siri lantanida dan juga siri actinida.
Okey, kemudian kumpulan 13, 14, 15 ni tak ada nama khusus sebab dia unsur-unsur dia ada campuran sifat. 16 pun tak ada. Okey, nombor kumpulan 17. Kumpulan 17 ni nama khusus dia kumpulan halogen. Halogen kamu kena ingatlah Ahli kumpulan halogen ni kumpulan 17. Okey, fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin, tennessine. Kemudian kumpulan 18 ini adalah kumpulan gas, dipanggil sebagai gas AD. Ataupun ni dalam buku teks lah. Kadang-kadang ada buku lain ditulis gas nadir. Okey, gas AD atau gas nadir. Okey, dia terdiri daripada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Biasa sampai situ sajalah sebab yang bawah ni dia adalah yang tak biasa digunakan lah sebab dia radioaktif. Okey, kemudian cikgu dah terangkan sebelum ini bahawa dalam setiap simbol ni dia ada simbol unsur tersebut, ada jisim atom relatif diberikan dan ada nombor proton dan juga nama unsur tersebut. Okey, dalam jadual berkala dia disusun dari kiri ke kanan. Okey, kamu tengok cara susunan dia dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan dari atas bermula daripada atas dan disusun berdasarkan kepada bilangan nombor proton. Disusun berdasarkan bilangan nombor proton. Jadi kalau kita lihat kepada kedudukan unsur-unsur dalam jadual berkala ni, okey, hidrogen disusun paling atas sekali sebelah kiri, nombor proton dia adalah 1. Jadi nombor proton ni merujuk kepada bilangan proton yang ada di dalam nukleus atom unsur tersebut. Okey. Jadi setiap unsur ni pula, setiap atom, okey, dia ada jisim atom relatif masing-masing. Jadi semua unsur atom unsur dia akan mempunyai jisim atom relatif masing-masing. Dan jisim atom relatif itu sebenarnya adalah merupakan nombor nukleon. Yang ditukar kepada nombor nukleon. Nombor nukleon itu adalah bilangan proton campur dengan bilangan neutron. Ia adalah merupakan jisim atom relatif. Okey. So sekarang hidrogen nombor proton dia 1 di belah kiri, kemudian bergerak ke sebelah kanan. Helium, nombor proton dia 2. Nombor proton dia 2. Okey, so kalau kita tengok nombor proton bagi helium adalah 2 di sini. Helium. Kemudian turun balik ke bawah hidrogen sebelah kiri, lithium. Nombor proton dia 3, kemudian next adalah beryllium, nombor proton dia 4, kemudian bergerak ke kanan, boron, karbon 6, nitrogen 7, oksigen 8, fluorin 9, neon 10. Turun balik ke bawah yang ketiga, natrium 11, magnesium 12, sampai sini aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin, argon, kalium, kalsium. Kemudian sambung 21, 22 sampailah ke bawah. Iaitu dan last kali adalah 118 yang ini. 118 unsur yang telah dijumpai. Okey, jadi apa
kalau boleh kamu kena hafal, kena ingat nombor proton sehingga kalsium sahajalah ya. Sampai ni kalsium nombor proton dia 20 ya. Okey, so sekarang ni cikgu sudah sebut kamu kena hafal unsur-unsur dalam kumpulan 1, 2, 17 dan 18 ya. Sangat penting, nampak nanti akan digunakan ya. Okey, kemudian unsur-unsur peralihan ni memang tak perlu hafal lah, sangat banyak ya. Tapi antara unsur-unsur yang penting yang kena tahu, sini ada kromium, mangan, ferrum iaitu iron, kobalt, kuprum, zinc, argentum, plumbum, mercury. Okey, so yang tu yang biasa akan kita gunakan yang merupakan unsur-unsur peralihan ya. Okey. Jadi inilah dia bentuk jadual berkala unsur yang perlu kamu ketahui ya. Okey, kemudian ni cikgu ringkaskan sebab kalau kamu baca kamu boleh dapatlah semua tu. Semua ada dalam teks tu. Cikgu terangkan saja yang penting-penting ya. Okey. Setiap satu unsur ni berdasarkan kepada bilangan proton, kita perlu mengetahui struktur atom bagi unsur tersebut dan juga saiz dia. Okey kita perlu mengetahui struktur atom bagi unsur tersebut dan juga saiz dia. Perbandingan saiz antara satu unsur dengan unsur yang lain ya. Okey, so kalau kita lihat kita tengok kepada buku teks ya. Okey, kalau kita lihat okey okey, dalam jadual berkala ini semua unsur-unsur ini disusun di dalam kumpulan berdasarkan kepada nombor proton. Kemudian unsur-unsur yang ada di dalam satu kumpulan tu, setiap kumpulan tu dimasukkan dalam kumpulan tersebut disebabkan beberapa faktor. Dan faktor yang paling penting sekali adalah unsur itu dimasukkan dalam kumpulan yang sama sebab mempunyai sifat kimia yang sama. Cikgu tulis sini, sebab mempunyai sifat kimia yang sama. Sebab itulah unsur-unsur ini dimasukkan dalam kumpulan yang sama. Contohnya kumpulan 1. Kenapa hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium dimasukkan dalam kumpulan 1? Okey, sebabnya dia mempunyai sifat kimia yang sama. Jadi apa yang dimasukkan dengan sifat kimia? Sifat kimia adalah sifat di mana apabila unsur ini bertindak balas dengan bahan-bahan yang lain, so dia akan menghasilkan produk yang hampir sama. Dari segi kimianya, dia akan hasilkan produk yang sama kategori. Dia tidak ada perbezaan. Oleh sebab itu, maka dimasukkan ke dalam satu kumpulan. Jadi antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain, sifat kimia dia pula berbeza-beza. Maksudnya, sifat kimia kumpulan 1 adalah berbeza dengan sifat kimia kumpulan 2. Sifat kimia kumpulan 2 berbeza pula dengan sifat kimia kumpulan 3 dan begitulah seterusnya. Jadi, tapi dalam satu kumpulan, sifat kimia dia adalah sama. Nanti, bila kita bincangkan tentang unsur-unsur dalam setiap kumpulan, kita akan tengok apa yang dimaksudkan sifat kimia yang sama. Okey, sifat kimia yang sama ini juga diterangkan kenapa dia mempunyai sifat kimia yang sama. Kenapa ahli-ahli unsur dalam kumpulan yang sama tu mempunyai sifat kimia yang sama? Okey, sebenarnya
Okey. Kenapa dia mempunyai sifat kimia yang sama? Sebenarnya disebabkan oleh cuba padam. Okey, sebenarnya disebabkan oleh setiap atom unsur-unsur dalam kumpulan yang sama mempunyai elektron valence, bilangan elektron valence yang sama. Jadi apakah dia elektron valence? Okay, kita dah belajar dalam bab struktur atom, bahawa setiap atom akan terdiri daripada proton, neutron dan juga elektron. Elektron ini akan mengelilingi nukleus di tengah-tengah tu yang terdiri daripada proton dan juga neutron. Jadi elektron ini akan disusun di dalam atom tersebut secara mengikut orbit di dalam petala. Kita dah tengok sebelum ini struktur atom. Jadi struktur atom, elektron-elektron tu berada mengelilingi nukleus. Okey, so jadi maksudnya kalau kita ambil contoh natrium lah, kumpulan 1. Natrium ni kumpulan 1. Okey, dalam kumpulan 1 natrium. Okey, natrium adalah kumpulan 1 terdiri nombor proton 11. Jadi ada 11 proton. Okey. Kemudian dia punya neutron dia ada nombor nukleon dia 23, jadi maksudnya ada 12 neutron. Okey, ni bahagian nukleus. Okey, kemudian oleh kerana ada 11 proton bermaksud berapa bilangan elektron dia? Ada 11 elektron. Sebab setiap atom bilangan proton dan bilangan elektron adalah sama. Jadi seperti yang cikgu telah terangkan bagaimana elektron tu disusun. Jadi pada petala yang pertama 2 elektron. Kemudian elektron yang ketiga pada petala yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So kalau kita tengok susunan elektron untuk natrium ni, dia ada 11, jadi bermaksud susunan elektron dia 2.8.1. So ada petala yang ketiga yang mempunyai 1 elektron. Okey, so berdasarkan pada lukisan struktur atom ni, dan juga yang ini adalah susunan elektron dia 281, 281. Jadi petala terluar bagi unsur natrium ni adalah dipanggil sebagai petala valence. Petala terluar sekali dipanggil sebagai petala valence. Jadi elektron yang berada pada petala terluar ni maka dipanggil sebagai elektron valence. Okey. Elektron valence. Okey. Jadi kalau kita perhatikan unsur dalam kumpulan 1, contoh ni, kita ambil lithium. Kalau lithium pula proton number dia 3. Jadi 3 proton number. Dia punya ni 7. So ada 4 neutron. So susunan elektron dia adalah 2, 1. Jadi bermaksud petala pertama ada 2 elektron.
Petala kedua dia ada satu elektron. Okey Ada satu elektron. Susunan dia 2, 1. Jadi kalau kita tengok ambil dua contoh ni je lah. Yang lain pun sama lah maksudnya. Apa yang menyebabkan sifat kimia bagi setiap unsur dan kumpulan satu ni sama? Disebabkan oleh bilangan elektron valence dia adalah sama. Kamu tengok dalam natrium, bilangan elektron valence dia satu. Elektron valence iaitu elektron yang berada di petala terluar sekali. Satu. Dalam lithium pun sama juga. Bilangan elektron valence dia ada satu. Okey. Kenapa bilangan satu ni dan kenapa kita rujuk kepada elektron valence? Okey, elektron valence ni sangat penting. Sebab apa? Sebab elektron valence ni lah yang terlibat di dalam tindak balas. Elektron valence lah yang terlibat dalam semua tindak balas kimia. Elektron-elektron yang lain yang berada di petala yang lain tidak terlibat dengan tindak balas. Jadi itu yang kena ingat. Jadi oleh kerana itu elektron valence merupakan elektron yang paling penting untuk dibincangkan. Sebabnya kalau dalam sebatan ion, elektron ni yang akan dibebaskan, didermakan ataupun elektron diterima oleh atom tu, elektron tu akan diletakkan di petala valence atau petala terluar ni. Dia tak akan pergi ke tempat lain. Oleh sebab itulah elektron valence ni memainkan peranan yang penting. Kalau kita tengok kepada kalium, rubidium, kita akan tengok bahawa kalau kalium, kalium proton number dia ada, nombor proton dia adalah 19. Okey, 19. Kalau rubidium, rubidium 37. Rubidium 37. Okey. Cesium 55. Okey. 55 ni contoh ni besar. Okey, kalau kita lukiskan struktur atom untuk semua unsur-unsur ni, kita akan dapati susunan elektron ni, kalau kalium ni kita boleh tulislah 2, 8, 8, 1. Kita akan dapati elektron valence dia, bilangan dia adalah 1. Jadi sekarang ni bermaksud unsur dalam kumpulan 1 ni sebenarnya mempunyai elektron valence sebanyak 1. Itu dia. Jadi kalau kita lukiskan, semakin lama susunan elektron ni semakin besar. Tapi last sekali dia akan ada 1. Maksudnya elektron valence dia ada 1. Okey, bila kita lukiskan struktur atom, kita akan dapati bilangan petala semakin bertambah. Kita akan dapati tadi lithium ni sebenarnya sebab ada 2 petala. Natrium ni ada 3 petala. Tengok ada 3 petala. Yang kalium pula ada 4 petala. Rubidium ni sebenarnya ada 5 petala. Cesium ada 6 petala. Dan francium ada 7 petala. Jadi maksudnya apa? Saiz atom semakin bertambah. Saiz atom semakin bertambah. Sebab apa? Kita boleh tengok bilangan petala pun semakin bertambah. Jadi dalam kes ini kita boleh sebut bahawa apabila menuruni kumpulan, dari atas ke bawah, apabila menuruni kumpulan, saiz atom semakin bertambah. Dan kalau kamu tengok kaitan dia, semua unsur ni mempunyai sifat kimia yang sama. Kenapa dia mempunyai sifat kimia yang sama? Sebab dia mempunyai bilangan elektron valence yang sama. Okey, kemudian bilangan petala semakin bertambah dan pertambahan bilangan petala tu sebenarnya mengikut color tu sendiri. Jadi kalau color 1 ini maksudnya dia ada 1 petala. Color 2 dia ada 2 petala.
kala 3 dia ada 3 petala. Dan seterusnya kala 7 ni bermaksud dia mempunyai 7 petala. Maksudnya semakin besar saiz yang dimiliki oleh francium tu contoh. Okey, so di situ kaitan dia. Kaitan dia berkaitan dengan sifat-sifat struktur atom dan juga kaitan dia dalam susunan jadual berkala. Begitu juga dengan kumpulan 2. Okey, so seperti yang kita terangkan tadi, setiap unsur dalam ni mempunyai sifat kimia yang sama. Sebab apa dia mempunyai sifat kimia yang sama? Sebab dia mempunyai bilangan elektron valence yang sama. Contohnya kalau kita tengok beryllium ni. Beryllium ni nombor proton dia 4. So bilangan elektron dia 4 lah. Susunan elektron dia 2. Jadi kita boleh tengok di sini elektron valence dia 2. Sebab itu dimasuk dalam kumpulan 2. Okey, magnesium pula 2, 8, 2. So bilangan elektron valence dia 2. So begitu jugalah kalsium. Kalsium ni 2, 8, 8, 2. Okey, elektron valence dia ada 2. So samalah ke bawah. Dan sama juga saiznya pun semakin bertambah daripada atas ke bawah dalam kumpulan yang sama. Jadi elektron valence untuk kumpulan 2 ni adalah 2. Okey, begitu juga dengan kumpulan 13. Elektron valence dia ada 3. Ini elektron valence. Kumpulan 14, elektron valence dia ada 4. Kumpulan 15, elektron valence dia ada 5. Kumpulan 16, elektron valence dia ada 6. Kumpulan 17, elektron valence dia ada 7. Dan kumpulan 18, elektron valence dia ada 8. Okey, kenapa kumpulan-kumpulan ini dia elektron valence dia tak sama dengan nama kumpulan? Okey, ini sebab susunan dia yang 3 tu masuk dalam unsur peralihan. Okey, jadi unsur peralihan kita akan tengok kemudian. Yang ini untuk kumpulan 13 hingga 18 ni, nombor kumpulan tu dia ditambah 10 kepada bilangan elektron valence. Tapi maksudnya kumpulan 13, elektron valence dia 3. Senang macam tu. Kumpulan 14, elektron valence dia 4. Dan seterusnya. Kumpulan 18, elektron valence dia ada 8. Jadi bila kita lukiskan struktur atom bagi unsur-unsur dalam kumpulan ini, kita akan dapati okey, kita akan dapati bahawa sekejap. Okey, kita akan dapati konsep dia sama, iaitu semakin menuruni kumpulan, saiz atom semakin bertambah. Daripada atas ke bawah, saiz atom semakin bertambah. Okey, jadi yang tu secara ringkas berkaitan dengan sifat-sifat yang ada dalam jadual berkala unsur. Okey, yang ini dalam buku teks kamu. Kamu boleh baca sendiri, sama seperti yang cikgu terangkan tadi. Susunan elektron, ada yang di sini contoh ini 2, 8, 18, 7, 2, 8, 18, 8. Okey, sebenarnya petala ketiga tu boleh isi sampai 18. Okey, walau bagaimanapun kamu cuma perlu melihat kepada unsur dalam sampai nombor proton 20 sajalah. Okey, so ini kumpulan 18. Okey, jadi secara umum cikgu dah terangkan sifat-sifat apa yang ada di dalam jadual berkala unsur. Okey, so seterusnya sekarang ni kita akan pergi kepada kumpulan-kumpulan yang perlu dipelajari. Kamu perlu mempelajari kumpulan 18. Kemudian kumpulan 1,
Dan seterusnya kumpulan 17. Kumpulan 17. So kumpulan 17 ni 4.5, sampai sinilah soalan akan ditanya. Tapi soalan tu tak berapa banyak dalam kertas satu lah. Ada dalam 4 atau 5 soalan daripada bab yang keempat ini. Okey, so kita tengok unsur kumpulan 18. Cikgu dah sebut tadi, kamu kena baca. Sebab ini tak banyak konsep sangat yang perlu kamu ambil. Okey, kumpulan 18 terdiri daripada helium, neon, kamu hafal argon, krypton, xenon, radon dan organeson, OG. Okey, unsur kumpulan 18 dikenali sebagai gas adi. Okey, kenapa dipanggil gas adi? Sebab dia mempunyai sifat yang lengai. So kena ingat, kumpulan 18 ni, kumpulan 18 ni dia adalah gas-gas yang lengai. Lengai apa maksud dia? Lengai bermaksud dia sifat kimia dia adalah sangat stabil sehingga dia tidak bertindak balas dengan apa-apa unsur sekalipun. Jadi dia sangat stabil. Dan kestabilan itu adalah disebabkan oleh susunan elektron dia yang sudah lengkap, iaitu susunan elektron duplet dan oktet. Susunan elektron duplet dan oktet. Okey, duplet ni maksudnya apa? Dua. Susunan elektron dua, iaitu pada petala terluar dia terdiri daripada dua ataupun oktet. Oktet ni maksudnya 8 elektron valence. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini helium, bilangan elektron dia ada dua. Jadi helium ni petala terluar dia adalah 2 valence, elektron valence. Jadi ni dipanggil sebagai susunan elektron duplet, helium. Untuk neon, argon dan seterusnya, susunan elektron dia kita panggil susunan elektron oktet. Oktet bermaksud ada 8 elektron valence. Okey, bila 8 elektron valence bagi sesuatu unsur, maksudnya susunan 8 elektron valence tu menjadikan sesuatu atom tu sangat-sangat stabil. Bila dia sangat stabil, menjadikan dia tidak perlu bertindak balas dengan apa-apa bahan sekalipun. Sebab dia dah stabil. Dia tidak lagi perlu menderma elektron, dia tidak perlu lagi menerima elektron daripada luar. Jadi kalau kita tengok neon punya struktur atom, ada 8 elektron valence dia pada petala terluar dia. Argon pula ada 8 juga pada petala terluar dia, petala yang ketiga, dan begitulah susunan unsur-unsur dalam kumpulan 18 yang lain. Okey, so itu yang perlu kita fahami. Ini yang dimaksudkan tadi, yang cikgu terangkan. Sifat tidak reaktif ni kerana petala valence dia telah diisi penuh dengan elektron. Gas adi telah mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil menyebabkan atom gas adi tidak menderma, tidak menerima atau berkongsi elektron dengan atom unsur yang lain. Atom gas adi wujud sebagai monoatom. Jadi gas adi ni dia wujud secara semula jadi, ada di alam ini secara monoatom. Monoatom maksudnya dalam satu atom. Maksudnya atom argon contohnya, Ar tu, maka dia memang wujud satu atom tu sebagai zarah asas dalam gas argon. Macam tu. Sekarang kita tengok perubahan sifat fizik yang ada pada unsur kumpulan 18 ni. Okey, apa yang kamu kena tahu, jejari atom ni mewakili saiz atom. Jejari atom mewakili saiz atom. Okey, daripada atas kumpulan helium hingga ke bawah kumpulan. So saiz atom semakin bertambah. Kamu tengok nilai ni, saiz atom dia semakin bertambah. Sama macam yang tadi juga, kumpulan-kumpulan yang lain. Okey, takat lebur dia pula semakin bertambah. Kamu tengok nilai negatif dia tu. Negatif 270 maksudnya paling rendah.
Kemudian semakin menuruni kumpulan, okey, so penerangan dia adalah kenapa takat lebur dan takat didih semakin bertambah apabila menuruni kumpulan. Ini disebabkan oleh saiz atom bertambah. Bila saiz atom bertambah, dia akan meningkatkan daya tarikan antara atom. Okey, ini yang kamu kena ingat. Bila daya tarikan menjadi semakin kuat, maka lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan ini. Sebab itulah apabila menuruni kumpulan, takat lebur dan takat didih semakin bertambah. Okey, so apa kegunaan unsur kumpulan 18? Okey, ini yang kamu kena tahu, kegunaan dia dalam kehidupan seharian. Okey, helium ni digunakan untuk mengisi belon kaji cuaca dan digunakan dalam tangki oksigen penyelam. Kemudian neon pula digunakan dalam lampu papan iklan. Jadi kalau papan iklan kita tengok yang berwarna-warni tu, itu disebabkan adanya gas neon. Argon pula dalam mentol elektrik. Mentol elektrik. Dan dia juga digunakan dalam alat mengimpal. Alat mengimpal. Krypton pula digunakan dalam lampu kilat pada kamera tu. Lampu flash tu, tu menggunakan gas krypton. Digunakan dalam laser untuk rawatan retina mata. Xenon pula digunakan dalam lampu rumah api, digunakan dalam ubat bius. Radon pula digunakan untuk merawat kanser. Itu kegunaan dia. Okey, kumpulan 1 pula. Kumpulan 1 ni adalah kumpulan logam alkali. Kumpulan logam alkali, cikgu minta kamu hafal. Lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. Okey, hidrogen sebenarnya dia dalam kumpulan 1 tapi dia tidak termasuk dalam kes ini sebab dia bukan logam. Tapi dia diletakkan di atas kumpulan 1. Tapi dia bukan logam. Okey, so lithium antara kegunaan dia dalam bateri, semua jenis bateri lithium. Okey, yang digunakan dalam handset, banyak guna bateri lithium. Okey, kemudian baja. Okey, sifat-sifat fizik. Saiz semakin bertambah bila menuruni kumpulan. Kemudian takat lebur semakin berkurangan apabila menuruni kumpulan. Takat didih pun semakin berkurangan apabila menuruni kumpulan. Okey. So, kenapa dia takat lebur dan takat didih semakin berkurangan? Sebab apabila saiz atom bertambah, menyebabkan ikatan logam menjadi semakin lemah. Oleh sebab itu, semakin kurang tenaga haba yang diperlukan untuk memutuskan ikatan logam. Okey, so unsur kumpulan 1 merupakan logam yang bersifat lembut. Ketempatan dia rendah dan terapung di atas permukaan air. Logam alkali ini mempunyai permukaan kelabu yang berkilat pada suhu bilik. Okey, sifat kimia dia, okey, unsur kumpulan 1 ni dia mempunyai 1 elektron valence di petala terluar. So apabila dia bertindak balas, dia akan mendermakan 1 elektron dan membentuk ion bercas positif 1. Bercas 1 positif. Jadi semua unsur kumpulan 1 bila dia akan dermakan elektron valence dia sebanyak 1 tu, dan atom tu akan bertukar menjadi ion yang bercas 1 positif. Okey, kumpulan 2 pun sama, ada 2 elektron valence, dia akan dermakan 2 elektron valence tu, maka jadilah dia ion yang bercas 2 positif. Okey, ini adalah tindak balas kimia unsur kumpulan 1 dengan air, dengan gas oksigen dan dengan klorin. So, cikgu nak kamu hafal
tindak balas kimia ni, apabila unsur kumpulan 1 bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan suatu larutan alkali. Kalau dalam kes ni lithium, dia akan jadi lithium hidroksida dan menghasilkan gas hidrogen juga. Kalau lithium dengan oksigen gas, dia akan jadi lithium oksida. Kalau lithium dengan lithium ini dengan air, lithium hidroksida. Okey. So ini adalah merupakan sifat-sifat kimia yang kamu boleh baca di sini. Dan tolong hafal semua sifat-sifat kimia yang ada ni. Cikgu terang yang mudah-mudah saja. Okey, kamu tengok perubahan kereaktifan unsur menuruni kumpulan 1, lithium, natrium, kalium, kamu tengok saiz dia semakin bertambah, saiz atom. Bila saiz atom semakin bertambah, kita dapati kereaktifan dia semakin bertambah. Kenapa kereaktifan dia semakin bertambah? Sebab, okey, yang ni sebenarnya nak kena terang macam ni. Elektron valence adalah elektron yang terlibat dalam tindak balas. Antara elektron valence dengan nukleus, ada satu daya tarikan yang dipanggil sebagai daya tarikan nukleus. Ada satu daya tarikan dipanggil daya tarikan nukleus. Antara nukleus dan semua atom, semua elektron yang ada ni, ada satu tarikan, satu daya tarikan yang menyebabkan elektron tu kekal di tempat dia, dalam orbit dia. Dia macam juga graviti bumi dengan bulan. Ada daya graviti yang mengekalkan bulan tu bergerak di dalam orbit dia. Jadi dalam atom pun sama juga. Nukleus tu dia ada daya tarikan nukleus yang menarik dan mengekalkan elektron untuk berada dalam orbit dia. Maksudnya dia tak lepaskan elektron tu bergerak bebas macam tu saja. Dia ada daya tarikan. Sebab tu dia boleh kekalkan bentuk struktur atom tersebut. Okey. Konsep dia, apabila elektron valence tu semakin jauh daripada nukleus, maka daya tarikan nukleus terhadap elektron valence itu semakin lemah. Bila semakin lemah, maka elektron valence tu dengan mudah untuk didermakan keluar daripada petala terluar. Jadi bila mudah didermakan daripada petala terluar, digerakkan keluar, bermaksud semakin cepat dia bertindak balas. Itu konsep dia. Jadi cikgu harap kamu baca semua daripada sini. Semua ada diterangkan. Begitu juga dengan sifat fizik dan juga sifat kimia unsur lain dalam kumpulan 1 ini. Semua melibatkan teori saja di sini. Okey. Jadi itu kumpulan 1, sekarang kumpulan 17. Okey, kumpulan 17 fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin dan tennesin. Okey, ini adalah kumpulan halogen. Kumpulan halogen ini dia mempunyai struktur atom dia, bilangan elektron valence dia ada 7. Bilangan elektron valence dia ada 7. Semua ada 7 elektron valence. Maka sebab itu diletakkan dalam kumpulan yang sama. Kemudian sifat-sifat fizik dia kamu boleh tengok di sini. Klorin gas, bromin cecair, iodin pepejal. Dan bila menuruni kumpulan, semakin bertambah saiz molekul dia. Saiz. Okey, so kumpulan 17 ni, semuanya adalah bukan logam dan dia cenderung untuk menerima elektron. Sebab dia ada 7 elektron valence. 7 elektron valence. Jadi untuk melengkapkan oktet, so dia lebih cenderung untuk menerima elektron. Okey, sebagai contoh kita ambil klorin. Klorin 17. Jadi kalau klorin 17, bilangan proton dia, so susunan elektron dia adalah 2, 8, 7. Okey, oleh kerana 287, bilangan elektron valence dia ada 7, maka antara derma elektron dengan
terima elektron, maka dia cenderung untuk menerima elektron. Bila dia terima elektron, apa yang berlaku? Atom klorin ni bila terima elektron daripada luar dalam tindak balas, so dia akan jadi 288. So bila jadi 288, so dia sudah stabil dekat sini, maka apa yang berlaku? Atom klorin akan bertukar menjadi ion klorida. Dia jadi ion pula. Dengan charge Cl 1 negatif. 1 negatif. Sebenarnya tak payah tulis 1 tu ya. Nak tunjukkan saja. Klorin, ion klorida adalah Cl 1 negatif. Jadi semua unsur halogen bila jadi ion negatif dengan charge dia 1 negatif. Semua disebabkan oleh unsur-unsur atom, unsur-unsur halogen ni dia akan mudah menerima elektron. Itu sebab dia. Okey, jadi penerangan cikgu yang laju ni, sebabnya dia melibatkan penerangan ini saja. Kamu baca, insya-Allah kamu dapat, dan cuba hafal apa yang kamu baca dan cuba fahamkan. Jadi untuk exam nanti akan sampai pada tajuk ini. Diharapkan kamu dapat baca dan cuba fahamkan. Dan jawab soalan-soalan dalam buku teks dan juga buku modul sains. Modul kimia tu. Okey, so pada minggu hadapan, cikgu akan bagi tahu dalam grup nanti untuk cikgu akan buat kelas untuk kita bincangkan soalan-soalan berkaitan dengan konsep mol tu, dan persamaan kimia. Supaya kamu dapat memahami dan dapat menjawab. Sebab nanti kalau soalan objektif, ada banyak soalan-soalan pengiraan tu. Jadi cikgu takut kamu tak boleh jawab. Jadi memang banyak. Sebab situ banyak soalan yang dibuat untuk pengiraan. Jadi harapnya kamu semua dapat hadir pada minggu hadapan. Kemungkinan cikgu akan buat dalam pukul 11 jugalah. Bolehlah tidur sekejap. Lepas tu pukul 11 bangun. Jadi boleh minggu depan mungkin insya-Allah hari Selasa ke macam tu. Okey, so sampai situ dahulu. Cikgu ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Yang tidak hadir, ni 32 orang, maksudnya ada 12 orang tak hadir. Jadi yang 12 orang ni nanti cikgu akan minta untuk dia tulis nama dalam grup lah. Yang dah hadir kat sini tak perlu tulis lah. Cikgu akan minta yang tidak hadir dalam Google Meet sekarang ni untuk tulis nama. Okey, sampai situ saja. Diharapkan kamu buat semua homework yang diberi supaya nanti exam boleh jawab soalan dengan cemerlang, insya-Allah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada yang tanya? Kejap. Ada yang bertanya apa tadi? Cikgu terlepas. Sekejap. Okey, ada bertanya apa tadi? Saya nak tanya cikgu, apa kerja dalam buku teks hari ni? Kerja tu untuk setiap subtopik tu kan ada soalan dia. Kan? Contoh 4.1 ada uji kendiri 4.1 buat. 4.2 uji kendiri 4.2 buat. Okey, lupa cikgu nak bagi tahu yang sejarah perkembangan jadual berkala unsur tu kamu kena baca sebab ada 1-2 soalan berkaitan tajuk ni, subtopik yang ini. 4.4, 4.5 ada uji kendiri tu kamu kena buat. Tuliskan soalan, bagi jawapan dalam buku nota. Kemudian macam biasa latihan di dalam buku modul tu seperti biasa memang kena buat lah. Okey, so itu saja. Terima kasih. Bolehlah meeting kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu, saya soalan cikgu. Tentang kimia sekejap. Okey. Okey, macam ni. Misalnya. Cakap. Ya, tidak, saya nak kena lukis ni tak. Cikgu tak clear lah. Ni, macam ni.
Macam ni. Ini kan contoh kan satu atom kan. Yang Okey. atom. Um, uh, um, Cikgu kata kalau setiap kali perubahan kimia kan, electrovalence akan terlibat kan. Okey, elektron valence sahaja yang terlibat. Um, uh, uh, Elektron yang lain dalam petala yang lain tu tak terlibat. tak terlibat langsung. Tak terlibat langsung. Jadi maksudnya elektron valence dalam petala terluar tu saja yang akan terlibat dengan tindak balas. Jadi maksudnya elektron dalam petala yang dalam tu tak terlibat. Dia petala terluar je. Jadi itu yang kita panggil petala terluar tu, elektron yang berada di petala terluar itulah elektron valence. Jadi elektron valence sahaja yang terlibat dengan tindak balas. Tindak balas kimia ni akan meliputi elektron tu akan bergerak sama ada didermakan, kemudian ataupun ada elektron lain yang masuk, ataupun elektron valence tu dia akan berkongsi nanti. Kita akan belajar dalam ikatan kimia. Dia boleh berkongsi dengan petala valence atom yang lain. Macam tu. Okey. Boleh tanya lagi? Cikgu, sini cikgu. Yang elektro yang elektron dekat petala lain ni macam mana? Dia kekal ke? Dia kekal. Dia tidak mengalami sebarang perubahan, dia tak bergerak. Dia stay on that petala. Dia tak bergerak ke mana-mana. Elektron valence je, kalau dia bila berlaku tindak balas, dialah yang akan bertindak balas. Macam tu. Elektron lain dia tak terlibat. Elektron pada petala lain tak terlibat. Elektron pada petala valence, petala terluar saja terlibat. Macam tu. Okey, boleh faham? Cikgu, cikgu, kalau yang contohnya kalau electrovalence tu dah keluar kan, yang kalau electrovalence tu dah keluar, yang elektron dekat sini tu macam mana? Dia langsung tak bertambah, langsung tak berubah? Dia sekarang ni bila contoh satu elektron valence dah keluar daripada petala tu kan. Okey. So apa yang berlaku ialah atom tadi dia akan menjadi ion. Dan ion dia ion positif. Dia bukan jadi atom dah. Sebab apa? Elektron dia sudah keluar satu, jadi berkurangan jumlah elektron. Jumlah elektron keseluruhan sudah berkurangan. Jadi menjadikan atom tadi sudah bertukar jadi ion. Macam tu. Okey. Hello? Ya, saya boleh. Boleh sini dia Boleh. Okey, tak apalah Itulah kekangan kita dalam online ni, susah sikit nak buat penerangan secara jelas. Tak apalah. Cuba baca lagi ni apa Nurul Iman Christina. Saya nak jadual macam Sifat Fizi nak kena hafal juga. Jadual tu Christina ada lagi ke ni? Okey dia punya data-data dalam jadual tu tak perlu hafal. Yang kena hafal konsep dia iaitu kalau sifat fizik contohnya saiz atom semakin bertambah apabila menuruni kumpulan. Itu je kena hafal konsep dia. Ataupun takat didih dia semakin berkurangan dari atas ke bawah kumpulan. Itu je. Data-data berkaitan tu tak perlu hafal. Boleh faham tak? Nurul Iman Christina. Okey okey, jadi tak perlu hafal data dia. Yang penting konsep dia yang penting. Okey. Ada lagi? Okey, itu saja.
Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.